السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ayat yang ke-13 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Sadaqallahul azim. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana berimannya kebanyakan manusia itu, maka mereka menjawab, apakah perlu kami beriman sebagaimana berimannya golongan-golongan yang bodoh itu? Sebenarnya mereka itulah orang yang bodoh dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahawa kami telah beriman. Tetapi apabila mereka berada bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka berkata, sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kami ini mempermain-mainkan orang-orang Islam yang lain itu. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bahawa ayat ini ditujukan kepada sama ada ahlul kitab yang enggan beriman selepas datang kepada mereka kebenaran Islam itu nyata, walaupun mereka telah melihat pendeta mereka sendiri seperti Abdullah bin Salam pun masuk Islam, tapi mereka masih lagi berkeras dalam kekafiran, dalam agama yang terdahulu, yang didakwanya, dirasakannya lebih betul daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Musa, menolak Nabi Isa. Orang Kristian pula mereka beriman pada Nabi Isa dan Nabi Musa tetapi menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlainan daripada kita umat akhir zaman, iaitu umat Islam yang beriman kepada semua nabi tanpa sebarang perbezaan di antara mereka, kecuali lah yang Allah SWT menyebutkan keutamaan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain itu mereka semuanya adalah utusan Allah SWT. Jadi tentulah kita ni orang yang paling wasatiyah. Kita terima semua. Yahudi mereka mengatakan bahawa Isa itu anak zina. Ini golongan Yahudi. Kerana bagaimana seorang manusia lahir tanpa ada bapa? Nabi Isa lahir daripada Maryam tanpa bapa. Manakala orang Kristian pula mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan nabi terakhirlah Nabi Isa. Jadi bila Islam datang, pendeta-pendeta mereka pun masuk Islam. Terbukti pada Islam ini kebenaran, tapi golongan yang ada itu kekal dalam kesesatan, tak mahu. Lalu mereka telah menyifatkan orang-orang yang masuk Islam ni sebagai orang sufaha. Sufaha ni maknanya orang bebal, bodoh. Ya, dalam ayat lain Allah jelaskan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu beri kepada orang-orang yang bodoh itu harta kamu. Di sini ayat memberi maksud, kalau kita ni jadi pemegang amanah, kita tak boleh bagi kepada mereka yang layak, sekalipun layak, kerana dibimbangi mereka akan menggunakan harta itu dengan cara yang tak betul. Contohnya anak yatim yang masih kecil, usianya bawah 18 tahun, tak pandai mencatur harta. Kita jadi pemegang amanah bagi pihak almarhum bapaknya, maka mestilah dipastikan budak ni bijak, pandai, tak dipengaruhi oleh sesiapa pun untuk diserahkan balik harta kepadanya. Juga Allah menyifatkan anak-anak yang masih kecil yang belum berpengalaman dan belum ada pendedahan itu sebagai sufaha. Jadi sufaha ni maknanya belum sempurna cara pemikirannya. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Yahudi baik ataupun Nasara baik ataupun golongan munafiqun pun tergolong dalam ayat ini, mereka telah menyifatkan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah golongan yang bodoh.
Kalau benar bodoh, mengapa golongan munafikun berpura-pura masuk Islam kalau dia tahu orang Islam ni bodoh? Ini satu contradiction yang berlaku di antara mereka sendiri, dalam diri mereka sendiri. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ni golongan munafikun punya cerita pula. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka akan mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau mereka berada bersama dengan syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan sungguhnya kami bersama dengan kamu, bukan dengan mereka. Kami ni olok-olok je dengan mereka tu. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita perhatikan, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Biqai, kita perkataan yang bermula dengan verb berlainan daripada perkataan yang mula dengan noun. Kalau saya gambarkan pada tuan-tuan satu ayat, pada malam itu kami telah menyanyikan lagu perpisahan. Contohnya, kami menyanyikan lagu perpisahan. Kami ni siapa? Orang yang tak pro menyanyi lah, hanya nak mengisi vacuum, kekosongan, kita pun menyanyi. Betul tak? Berbeza daripada saya sebutkan malam itu kita telah menjemput penyanyi untuk menyanyikan lagu perpisahan. Tentulah berbeza kan. Menyanyi ni kita dengan serba kekurangan cuba untuk mengalunkan lagu ikut dan. Tapi kalau kita panggil penyanyi, maknanya profesional. Jadi begitu juga bila ayat ini golongan munafiqun yang dirujuk berkata kami telah beriman. Mana bila dikata kami telah beriman, padanya ada nilai maksud bermain-main, tak bersungguh-sungguh. Tapi bila berjumpa dengan golongan yang sama dengan mereka, itu syaitan-syaitan mereka, itu mereka berkata kami ini benar-benar mempermainkan, memperolokkan golongan itu. Jadi dua perkara. Mereka beriman tak sempurna, tapi dalam pada itu mereka berpura-pura bersungguh-sungguh benar. Jadi ini verb dan juga noun dari sudut bahasa, perbezaan yang dikehendaki dalam ayat ini. Kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Abbas, begitu juga As-Suddi, bahawa perkataan syaitan dalam bahasa Arab merujuk kepada ru'asa, merujuk kepada kawan-kawan, ketua-ketua, ataupun merujuk juga kepada syaitan-syaitan yang menjadi pendamping mereka. Syaitan dalam bahasa Arab ni merujuk kepada perkataan jauh. Sebenarnya perkataan syaitana maknanya jauh. Jadi bila Allah gunakan perkataan syaitan, yang merujuk kepada satu makhluk yang telah jauh daripada hidayah Allah. Jadi syaitan ni adalah merujuk kepada seorang yang jauh daripada Allah SWT. Tak kira manusia ataupun jin. Itu sebab kalau kita berada di negara Arab, orang Arab ni dia menggunakan perkataan syaitan ni biasa. Ada syaitan. Syaitan ni maknanya dia banyak hilah. Tapi kalau kita, orang kata kepada kita engkau ni syaitan, boleh menumbuk tuan-tuan. Sedangkan bahasa Arab makna syaitan ni maknanya lebih umum. Dia bukan terbatas kepada makhluk yang dilaknat itu sahaja. Jadi kata para ulama tafsir, perkataan syaitan ini dimaksudkan di sini bukan saja merujuk kepada syaitan yang tak nampak tu, tetapi juga kepada kawan, kepada ketua, kepada orang-orang yang berpengaruh, yang mengajak mereka kepada kekufuran. Jadi Allah gunakan lagi perkataan wa idza khalau ila syayatinihim. Khalau ni maknanya bersendirian. Itu sebab berkhalwat dengan perempuan hukumnya haram. Khalwa. Perkataan khalau, khalwat. Dan biasanya bila orang nak buat jahat, dia kena bersembunyi. Kita berjalan dengan isteri kita umpamanya, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, maka kita tak perlu segan, tak perlu malu, ni isteri saya. Tapi kalau nak buat maksiat, seseorang tu nak buat maksiat, dipastikan lihat keliling tak ada orang, pergi ke tempat yang tersembunyi, sewa bilik yang jauh daripada orang. Ya, mana bila berkaitan dengan syaitan, dia perlu kepada aktiviti itu dilakukan secara bersembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi daripada pengetahuan orang. Jadi begitulah sifat golongan munafiqun ini. Di hadapan nampak baik, tetapi di belakang dia bersembunyi, melaksanakan agenda-agenda yang tersendiri itu untuk menghancurkan Islam. Nanti kita akan lihat lagi ayat berikutnya bagaimana tindakan Allah SWT kepada mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.